Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang berbahagia, pada semua datuk-datuk, datin-datin, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam dunia ini ada beberapa jenis bangsa penjajah. Penjajah yang kita maksudkan ialah penjajah yang meninggalkan negeri dia, belayar, menyeberangi lautan, jalan ke seluruh dunia, kemudian menjajah dan menguasai negeri-negeri yang mereka pergi. Mula-mula disebut sebagai Portugal. Dia menguasai negeri-negeri yang hebat. Kemudian diikuti oleh Belanda, diikuti oleh Inggris, diikuti oleh Spanyol, diikuti oleh Perancis dengan Italia. Maka 6 bangsa penjajah ni menggembara ke seluruh dunia untuk menguasai dan mengambil segala hasil mahsul, menyebarkan pahaman mereka dan meluaskan penguasaan jajahan mereka. Ada negeri-negeri yang tidak perlu untuk belayar. Misalnya Rusia, dia juga menguasai negeri di sebelah dia, ya. Daripada Dagestan, Kazakhstan, Uzbekistan, dia pun menjajah juga, membentuk kesatuan yang dipanggil Soviet. Tetapi negeri yang belayar, yang berjalan, yang mengembudi bahtera dengan bala tenteranya, 6 negara tadi. Dan mereka membahagikan kelompok-kelompok penjajahan ini masing-masing kepada mereka. Inggris dengan 115 buah negara dia orang kontrol. 115 buah negara yang bila dimerdekakan membentuk kesatuan Commonwealth. Belanda dia kuasai, selepas kuasai Melaka. Daripada Portugis dia pindah pula pergi ke Syarikat India Timur, pergi kepada Indonesia. Kemudian menguasai Tanjung Pengharapan di hujung Afrika. Kemudian menguasai negara-negara di bahagian Amerika Selatan. Begitu juga dengan Inggris. Mereka mengambil banyak negeri-negeri jajahan daripada Portugis, daripada Belanda, dan mereka jadikan penguasaan mereka. Kalau dulu mereka menguasai Portugis, menguasai Portugal, Inggris ambil daripada Portugal menguasai India, Inggris ambil daripada Portugal untuk menguasai India. Ambil daripada Belanda menguasai Melaka, tanah Melayu, dan mereka menjadi dominan yang paling besar. Kemudian Spanyol daripada Amerikanya sampailah ke Filipinanya, dikuasai oleh mereka. Dan hari ini kita membicarakan tentang merdeka daripada sudut minda kita. Adakah kita ini merdeka pada hakikatnya? Kalau apa yang berlaku lain daripada apa yang sebenarnya. Apa yang berlaku lain daripada apa yang diceritakan dalam buku sejarah. Dalam buku sejarah, Portugis menguasai Melaka sebab ingin menguasai perdagangan rempah ratus. Apa Mak Saleh makan kari? Apa Mak Saleh Portugis itu makan jintan putih, jintan manis, jintan hitam, halba,
Mereka datang bukan untuk itu. Itu alasan dalam buku. Itu tulisan dalam buku. Mereka datang atas nama glory. Mereka datang atas nama gold. Mereka datang atas nama gospel. 3 sebab ini. Namanya 3G. Sekarang dah meningkat 5G. Mereka datang untuk emas. Kerana daripada emas inilah yang akan membangunkan negara mereka. Kekayaan-kekayaan yang ada dalam hasil tanah, bumi, negara yang mereka jajah dirompak, diambil, dibawa balik. Sehinggalah berlubang negeri itu, dah hancur negeri itu, baru dia bagi merdeka. Maka bila kita naik ke Petrobang, nampaklah lubang-lubang jerawat di bumi Malaysia ni. Sana lombong, sini lombong, sini lombong. Habis lombong timah tu digali habis, baru dia bagi merdeka. Mereka bukan datang untuk perniagaan 400. Mereka datang untuk penjajahan. Sebab itu bila mereka masuk dalam negara-negara yang mereka jajah, maka banyak benda yang mereka tukar. Bahasa, budaya, daripada negara yang nama dia ditukar kepada nama yang lain, tempatnya ditukar kepada nama lain. Daripada Amanillah bertukar jadi Manila. Habis ditukar. Sebab apa? Sebab itu bentuk penjajahan. Yang ketiga adalah kerana agama, kerana gereja. Maka negara yang mereka jajah, khususnya negara Islam, bila mereka jajah, benda yang mereka hancurkan dahulu ialah lambang dan tanda Islamnya di situ. Sebab itu bila mereka sampai di Melaka, benda yang mereka pertama buat ialah robohkan masjid, hancurkan istana kerajaan. Malah batu nisan orang-orang Islam dan raja-raja pun habis dijadikan kota Formosa. Sebab itu tiada kebanggaan untuk kita pergi duk bangga dengan kota Formosa yang dibangunkan daripada runtuhan kerajaan Islam. Yang dikatakan merdeka salah satunya ialah tulis semula buku sejarah. Sampai bila kita nak melemahkan bangsa kita? Melayu adalah lemah. Melayu tak erti buat jarum. Melayu tak erti belaya. Melayu guna kerih. Melayu guna lembing. Sebab itu bila kalah perang dengan Portugis, sebab lawan dengan Keris. Bila masa berlawan dengan Keris? Sedangkan kerajaan Melaka mempunyai meriam besar, mempunyai bala tentera yang besar. Dalam buku sejarah menunjukkan bahawa tentera Melaka menguasai Selat Melaka, memberi perlindungan kepada kerajaan lain di dalam Nusantara. Hang Tuah sampai ke Turki, Hang Tuah sampai ke India, Hang Tuah sampai ke Andalusia. Jadi masa bilanya kerajaan Melaka hanya berlawan dengan Keris, sedangkan ribuan meriam dibawa balik ke Eropah selepas kejatuhan kerajaan Melaka. Yang jatuh Melakanya ialah pengkhianatan. Yang jatuhnya sebab pengkhianatan, selain daripada macam-macam tuan-tuan. Tapi sayang yang itu tak ditulis. Sedangkan kerajaan Melaka pada masa itu mempunyai hubungan perdagangan, hubungan antara bangsa melibatkan kerajaan Jepun, kerajaan Ryukyu, kerajaan Cina. Ratusan tahun yang lepas. Jadi sayang tuan-tuan, sejarah yang ditulis oleh penulis upahan memburukkan kerajaan Melaka, memburukkan kerajaan Melayu dan orang-orang Melayu. Malah diangkat penjajah adalah pembawa kemajuan di tanah Melayu. Kalau tak ada penjajah, tak adalah jalan raya. Kalau tak ada penjajah, tak adalah jalan kereta api. Tapi dia tak tengok kenapa penjajah buat jalan kereta api daripada Taiping pergi Port Well. Taiping penuh dengan biji timah. Port Well adalah pelabuhan. Tujuan dibawa kereta api di situ ialah nak bawa pelabuhan kau, nak bawa biji timah kau balik ke Eropah. Dan orang Melayu diberikan, kalau tak ada orang putih, tak merasa kita naik kereta api. Iyalah tuan. Inilah minda yang perlu dibetulkan setiap kali merdeka. Merdeka tu apa? Ni pemikiran kita ni. Kena ubah dulu. Selama mana kita masih berpandukan kepada pemikiran mereka, doktrin mereka daripada bangsa penjajah, selama itulah kita belum merdeka. Apa dia ustaz?
Kalau kita naik kapal terbang, kita teringat kepada keluarga Wright, Wilbur Wright. Sebab mereka adalah orang yang terlibat dengan penciptaan kapal terbang. Nombor satu. Ingat Ford, ingat Mercedes, ingat Daimler, kita ingat mereka adalah pencipta kereta. Ingat kepada kereta api, kita ingat kepada Stephenson. Ingat kepada telefon, kita ingat kepada Graham Bell dan Elizabeth Hale. Mereka mencipta telefon. Orang yang pertama adalah orang yang diingati. Orang yang nombor satu, orang yang diingati. Ingat Edmund Hillary, kita ingat Gunung Everest. Kita akan ingat tu. Ingat Armstrong, teringat ke bulan. Contohnya, kita akan mengingati orang yang pertama, benda yang pertama. Kalau begitu, ada yang mengatakan manusia ni asal daripada beruk. Cuba tanya pada orang tu, beruk yang pertama nama apa? Apakah nama beruk yang pertama? Yang daripada beruk itulah jadi manusia. Seorang tak boleh bagi ingat. Habis itu, masih lagi diajar di sekolah teori Darwin, manusia dari beruk melalui teori evolusi. Merdeka apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni kata Allah dijadikan dalam keadaan sebaik-baik bentuk kejadian. Datang penjajah sebut beruk. Dan lebih malang lagi, kita percaya. Tak tahu tuan-tuan dalam masjid ni percaya ke tak, kita ni asal daripada beruk, daripada merangkak jadi hilang bulu jadi orang. Kalau gitu saya sebut lah, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Marah pula tuan. Kita bukan beruk, kita Nabi Adam. Keturunan Adam yang paling mulia, manusia. Kalau yang ni kita tak boleh padam daripada buku sejarah kita yang kita belajar, merdeka apa tuan-tuan? Merdeka ialah bila awak ikut kepada Quran. Merdeka ialah pahaman awak berdasarkan kepada Quran. Saya teringat kita belajar di sekolah dulu sistem barter. Kalau nak ubi kayu, tukar dengan jagung. Kalau nak padi, tukar dengan tepung. Kalau nak ini, tukar. Nama sistem barter. Manusia zaman dahulu menggunakan sistem barter. Barter ialah sistem pertukaran barang. Kalau awak nak jagung, awak kena tukar dengan ubi kayu. Kalau awak nak ubi kayu, awak kena tukar dengan ubi geledek. Mereka tidak pandai menggunakan mata wang. Tapi dalam Quran sebut, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Kahfi, Am hasibata anna ashabal kahfi ar-raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kisah ashabul kahfi. Nun tah berapa ratus tahun yang lepas, 1000 tahun yang lepas, 1000 tahun yang lepas. Bukan ratus, 1000 tahun yang lepas. Nabi Muhammad sudah 1400 tahun. Kisah ashabul kahfi lebih lagi lah. Bila lari menyelamatkan akidah daripada raja yang zalim, duduk dalam gua, tidur. Nanti kita fikirkan apa yang kita perlu buat besok. Tidur sungguh. Bukan sehari, bukan setahun, bukan 2 tahun, 10 tahun, 309 tahun. Tidur. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila tidur, dia banyak menyelesaikan masalah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ, pelajar tahfiz, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ, Alhamdulillah. Ada seorang tidur tak jawab. Dijadikan kamu itu tidur sebagai kerehatan kepada kamu. Punya banyak masalah. Raja nak bunuh, satu negeri cari, segala tentera cari, segala masalah duk fikir. Allah bagi tidur, settle masalah. Punya senang Allah Ta'ala buat penyelesaian. Dengan tidur, engkau tak fikir apa dah. Sebab tu akak-akak malam ni tidur, lupa masalah suami menikah lain.
Masalahnya akak-akak bila suami nikah lain tak tidur-tidur. Penyondol. Masalah tu lah. Tu jadi stres. Tidur kak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang mengantuk dan tidur. Nu'asa amanatam minhu. Kami jadikan mengantuk itu suatu keamanan untuk kamu. Dalam surah An-Naba, kami jadikan tidur itu sebagai kerehatan, sebagai subata kepada kamu. Bayangkan tuan-tuan, masalah yang begitu besar, bila kamu bertakwa kepada Allah, selesai masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bila kamu ni bertakwa kepada Allah, Allah selesaikan segala masalah. Selesai masalah. Allah kata, aku bagi jalan keluar pada kamu. Masalah, raja nak bunuh kita, tentera mencari kita. Oi tuan-tuan, isteri tuan-tuan mencari pun tuan-tuan lari tak cukup tanah. Nyorok dekat masjid. Kenapa? Din tidur di masjid. Bini aku cari dah, kata dia. Kenapa? Pecah lubang lah. Lari. 3 isteri kejar dia. Naik kereta sport, tiba-tiba jatuh. Cina mana tak tahu jatuh. Mau hidup pun susah, mau mati pun susah. Yang mana faham, tak faham sudah. Isteri 3 orang kejar. Isteri nombor 1 garang. Bukan dekat pejabat besar abang tu, nyamel tu seorang abang ke jabat, seorang garang. Gila tuan. Lalas sampai dekat jambatan, terjun. Tu nama dia Madu 3. Yang cari Ashabul Kahfi bukan Madu 3. Tentera nak bunuh. Mereka bertakwa kepada Allah. Allah jaga mereka. Pintu gua dijaga, Allah jaga mereka. Tidur mereka, tak payah fikir makan, tak payah fikir minum, tak payah bil elektrik, tak payah nak fikir parking, tak ada. Tak payah, kau tidur saja sok. Tidurlah Ashabul Kahfi. Simple jadi orang bertakwa. Sebab tu kalau kita jadi orang bertakwa, tak ada susah hati dalam diri kita. Sebab Allah yang jaga kita. Inilah nama dia merdeka. Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang belum merdeka pemikiran dia. Duit ada, rumah ada, anak ada, isteri ada, harta ada, tapi masih susah hati. Semayang pun tak sempat, susah hati. Semayang pun tak khusyuk, susah hati. Duit ada dalam bank, susah hatilah. Cukup ke belanja aku ni sampai aku mati ni? Cukup ke? Umur berapa tuan? 90. Duit ada berapa juta? 8. Tak tahu ustaz aku tak cukup. Tak cukup muka cakap. Yang burung tu tak ada duit apa pun, pencen pun tak ada, apa pun tak ada. Ada tuan-tuan tengok burung duk melengung. Kenapa merpati? Aku takut makanan tak ada. Tak ada tuan. Manusia ni pula takut. Subhanallah. Bila bangun 309 tahun. Cuba engkau pergi cari makanan di bawah. Kita ni, engkau orang duk fikir, duk bincang. Berapa hari tidur, berapa lama tidur, tak sudah kita. Kau turunlah ke bawah, dapatkanlah makanan. Tapi berhati-hati. Kita sekarang ni dalam pemburuan. Baik. Dia pun pergi ke bawah, beli makanan daripada kedai, dia bayar je dengan duit. Toki kedai kata, ni duit bila punya? Apa pula ini duit kita lah. Dia kata, Den, duit ni Den, raja ni dah 300 tahun Den, kata dia. Bila punya engkau ni keluar pada muzium ke apa? Barulah orang tahu mereka adalah Ashabul Kahfi. Melalui apa? Duit. Beribu tahun yang lepas. Tiba-tiba kita belajar di sekolah, manusia zaman dulu menggunakan sistem barter. Kepala otak kau. Merdeka apa bila tuan-tuan tolak Quran? Jauh daripada Ashabul Kahfi. Cerita tentang Zulkarnain. Adik-adik balikkan buka Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Buka kisah Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj dalam surah Al-Anbiya. Ada kisah, 2 kisah. Allah Ta'ala sebut tentang Zulkarnain, orang yang mempunyai 2 tanduk.
Orang yang mempunyai dua kekuasaan timur dan barat. Allah Ta'ala bagi kepada Zulkarnain tentera yang hebat. Dia yang hebat berjalan daripada timur ke barat, berjalan sampai ke sebuah tempat yang orang tak memahami bahasa mereka. Zulkarnain pun hampir-hampir tak faham bahasa mereka ni. Jenis apa orang ni? Macam mana yang Zulkarnain boleh bercakap dengan bangsa ini? Ini kekuasaan Allah. Allah bagi dekat Zulkarnain. Apa masalah? Dalam negeri ni ada dua puncak, kiri kanan. Di sebalik gunung tu ada satu bangsa nama dia Ya'juj. Ada satu bangsa nama dia Ma'juj. Bangsa dua ni akan turun makan mereka, kacau mereka, bunuh mereka, merampas mereka, harta benda mereka. Wahai Zulkarnain, ya, boleh tak kami akan bayar kepada kamu bayaran? Kami sanggup bayar upah pada kamu. Untuk apa? Tolong kami daripada dua bangsa yang jahat ni. Tolong. Berapa kau nak kami bayar? Bayaran kami bayar. Kata Zulkarnain, kurniaan Allah lagi besar daripada apa kamu nak bayar. Tak payah. Maka dia panjat, tuan-tuan, dia tengok, subhanallah, banyak ramainya Ya'juj dan Ma'juj ni. Sebab tu dalam hadis sebut bilangan Ya'juj dan Ma'juj ni kalau nak nisbah kita, seorang kita 1000 dia orang. Banyaknya. Digambarkan oleh Nabi SAW dengan sepetnya mata mereka, dengan lebarnya muka mereka, macam muka-muka perisai. Besar gadangnya mereka. Ya'juj dan Ma'juj ni jin ke Ustaz? Orang. Alien ke Ustaz? Orang. Binatang ke Ustaz? Orang. Daripada keturunan Nabi Adam, daripada keturunan Yafis bin Nuh. Dua bangsa ni. Ya'juj dan Ma'juj ni ganas, jahat, suka merompak, suka merampas, suka menjajah. Zulkarnain kata, boleh? Boleh kau orang tolong aku? Ya. Carikan aku besi, dapatkan aku tembaga. Carikan kayu, bakar. Sistem dia bakar besi sampai cair. Kemudian tuangkan tembaga, cair. Bentuk satu tembok yang sangat kukuh. Yang Ya'juj dan Ma'juj tak boleh masuk, tak boleh lubang, tak boleh panjat, tak boleh naik. Maka selamatlah bangsa tadi. Soalan dia, teknologi apa yang Zulkarnain pakai sampai tak boleh tembus? Teknologi apa? Mana Zulkarnain tahu besi adalah benda yang hebat? Mana Zulkarnain tahu kalau besi campur dengan tembaga membentuk bangunan yang takkan runtuh, melainkan dengan izin daripada Allah? Bangunan apa dan teknologi apa yang digunakan oleh Zulkarnain sehingga Ya'juj dan Ma'juj tak boleh panjat? Tuan-tuan, Gunung Everest orang panjat, Gunung Kinabalu orang panjat, takkan tembok tak boleh panjat? Takkan mereka tak ada kren bomba? Takkan mereka tak boleh guna tali usik? Teknologi apa ini, tuan-tuan? Takkan mereka tak ada gerudi? Smart tunnel pun kita boleh buat, terowong menora pun kita boleh buat, terowong karak pun kita boleh buat. Takkan tembok ni besar mana? Tak tercapai pada akal kita. Ni teknologi. Tiba-tiba kita belajar, orang dulu tidak pandai menggunakan api. Orang dulu tak tahu guna masak, tak guna api. Mereka terkejut satu hari mereka duduk sebelah pokok. Tiba-tiba pokok itu disambar petir, lalu terbakarlah pokok. Rusa yang mereka tangkap duduk dalam pokok. Akhirnya mereka jumpa rusa barbecue. Sejak itulah mereka mula mengenal api. Astaghfirullahalazim. Bukankah Allah sebut dalam Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami ajar kepada Nabi Adam semua benda,
termasuklah api. Tapi yang kita diajar di sekolah, orang dulu bodoh. Padahal dalam Quran ada 144 ayat mengatakan bahawa orang dulu lebih canggih daripada kamu, lebih memakmurkan bumi daripada kamu. Nabi Nuh selepas Nabi Adam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, generasi ketiga. Nabi yang kedua ni, bapak kita yang kedua ni selepas Nabi Adam, tok nenek kita, Nabi Nuh alaihi salam. Masya-Allah, umur dekat 1000 tahun. Nuh, ya, wasna'al fulk, baik. Nuh, ya, buatkan kapal, baik. Bi'ayunina wa wahyina, buat kapal dengan pemerhatian kami, dengan wahyu daripada kami, buat kapal. Umur 1000 tahun. Cuba Haji Dollah umur 100 tahun buat masjid. Kau gila ke apa? 100 tahun nak panjat masjid TTDI ni pun seksa. Jangan kata nak panjat masjid, nak panjat 3 anak tangga tu pun berhenti 40 kali. Apalah dia orang ni suruh aku pergi masjid tu aku ni. Nabi Nuh tak merungut pun 1000 tahun suruh buat kapal. Seorang dia, bukan sampan dek, bahtera dek. Okey, satu. Tu nama dia bertakwa. Tak merungut. Tak merungut walaupun tua. Bila bawa kapal, ada makanan dia, ada bahagian untuk haiwan dia, ada bahagian untuk manusia. Segala binatang dibawa masuk dalam kapal. Belayalah beratus hari dalam banjir yang besar. Tuan-tuan, cuba pergi tanya dekat zoo, berapa kos sehari bagi makan rimau, singa? Berkira. Kita nasi lemak sebungkus cukup dah. Cuba tuan-tuan bagi rimau nasi lemak sebungkus, dia tengok kita, kau makan kau orang, kata dia. Soalan dia simpan makanan di dalam apa? Kita hanya belajar Nabi Nuh naik kapal, Nabi Nuh buat kapal. Habis itu makanan dia dalam apa simpan? Plastik, melotak je atas lantai. Mesti ada peti ais dia, frozen dia. Tuan-tuan ingat dia minum air banjir ke? Nabi Nuh dahaga, air banyak bro, minum. Kau cedok lah dengan cebok ke gayung ke, kau minum lah. Mesti ada tangki dia. Yang mana yang kerja kapal, yang mana pernah naik kapal, dia tahulah bagaimana kapal itu menyimpan makanan, menyimpan air dalam kapal dia. Apa Nabi Nuh itu tuan-tuan bodoh? Sampai bila kita mengatakan orang dulu bodoh, kita yang paling canggih? Tak, orang dulu lagi canggih daripada kita. Tapi sayang, kita ditolakkan melalui pemahaman, ditolakkan daripada Quran. Maka yang diajar di sekolah ialah zaman purba, zaman batu, zaman neolifik, zaman segala neo belajar. Zaman batu, pi ambil batu, pi buat lagu tu supaya keluar api. Adik-adik balik besok, ambil 2 ketul batu, nyalakan api daripada batu tu. Sampai tahun depan tak menyala. Tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita ubah pemahaman kita. Yang merdeka ialah apabila awak ikut Quran. Apa yang terdapat dalam dia, hebat. Apa yang terdapat dalam dia, hebat. Okey Ustaz, kalau Ustaz kata bahawa zaman dahulu teknologi orang dahulu hebat, ya, mana pergi teknologi itu Ustaz? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah sebut dalam Quran, summa ba'athna min ba'dihim Musa ila fir'auna wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin.
Allah kata selepas daripada itu kami utuskan Musa kepada Fir'aun dan kepada pemuka-pemuka Fir'aun. Tetapi Fir'aun menolak kepada Nabi Musa. Mereka menolak ajaran Nabi Musa. Dan kamu lihatlah kesan apabila orang menolak, kesan apabila orang buat jahat, kesan apabila orang buat tak betul. Pi tengok, fanzur, pi tengok. Tuan-tuan, nak tengok apa kalau benda tu hancur? Allah kata fanzuru ada, fanzur pun ada. Nak tengok apa kalau benda tu dah pupus, dah hancur? Dia takkan ada kesan dia. Pilah cari, kata Allah. Sebab itu penjajah-penjajah tadi cari. Sebab Allah kata fanzur, pi cari, tengok apa kesan dia. Sebab itu penjajah tinggalkan negara dia. Raja-raja mereka bagi tentera, bagi kapal, bagi duit, kau jalan. Non, masuk di Mesir, cari, jumpa piramid. Non, jalan ke Amerika, jumpa orang Red Indian. Sayang tuan-tuan, Red Indian digambarkan sebagai bangsa yang tidak bertamadun. Sedangkan dalam realiti sejarahnya, Red Indian itu dah lama dah mengenal Islam. Sebab tu dalam buku sejarah Christopher Columbus tu disebut, orang-orang Red Indian ni duduk sujud atas tanah, duduk letak muka atas tanah 5 kali sehari. Bawa dalam sejarah tuan-tuan. Tapi tak diceritakan. Tuan-tuan yang saya muliakan, adakah Nabi-Nabi ni tidak tahu bahawa dunia ini satu hari akan rosak kerana kejahatan umat-umat mereka menentang Nabi-Nabi? Ya, Nabi tahu. Sebab itulah tuan-tuan, banyak teknologi-teknologi zaman dahulu dikumpul, disimpan di dalam satu tempat yang teguh dan kukuh. Datang banjir, tak rebak. Datang gempa, tak tenggelam. Di mana mereka simpan teknologi mereka? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, Am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka bahawa kisah ashabul kahfi dan ar-raqim itu termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang hebat? Allah gunakan perkataan ar-raqim ayat 10 dalam suratul kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 10 tu. Ar-raqim tu apa? Ulama-ulama mengatakan pertama, ar-raqim itu ialah perkataan raqamun, perkataan raqam, tulisan, penulisan, sesuatu yang dicatat, sesuatu yang berbekas, sesuatu yang ada, boleh dibaca, ditengok, didengar balik. Nama dia apa? Rakam dalam bahasa Melayu. Sekarang ni ada 5-6 kamera dalam masjid kita ni. Mereka sedang buat apa? Merakam. Rakam tu bahasa Arab, merakam nama dia. Boleh faham dek? Lama dah cakap Arab, cuma tak perasan. Sekarang ni kita jiwa merdeka. Jiwa merdeka, masyarakat madani, negara madani. Madani itu ambil pada bahasa Arab, madan. Madan tu orang putih ambil jadi modern. Kita duk bangga dengan orang putih. Melayu ni, lekeh-lekeh Melayu pun ada maju. Maju merujuk pada modern. Orang putih hak maju tu pun tak ada perkataan maju, melainkan ambil pada bahasa Arab madan. Tiba-tiba kita duk bangga dengan orang putih. Daripada madani jadi Madinah, jadi dia tamadun. Yang kita duk sebut tamadun tu dia. Yang kita duk bangga pakai seluar jin, nama dia libas. Bahasa Arab sebut lama dah, libas. Tuan-tuan ni duk menung tepi tangga tu. Kenapa Din? Aku minggu lepas diisytiharkan muflis. Muflis tu pun bahasa Arab. Atadru namal muflis? Nabi tanya.
Datang bahasa Inggeris jadi bankrupt, datang bahasa Belanda jadi bangkrut, datang bahasa Melayu semua dia boleh. Bankrupt boleh, muflis boleh, belasah semua. Papa kedana pun boleh tuan-tuan ni. Tu yang telefon penyamun tu. Kenapa engkau rompak aku sampai kasih licin dah? Aku suruh rompak sikit-sikit saja dah. Sekarang aku jadi miskin lah, kata dia. Tu nama dia Sarip Dul. Cerita Alibaba Berjalan Lapuk. Pergi suruh rompak rumah, rompak sampai habis, licin tuan-tuan. Tu nama dia bankrupt. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu kalau tuan-tuan baca, kebanyakan mereka raqam tu di gua. Ashabul Kahfi war raqam, tulisan di gua. Yang mereka sorok tamadun, yang mereka sorok teknologi di gua. Mereka bukan lukis, mereka ukir. Kerana ukiran takkan hancur. Datanglah gempa, ditimbus dengan gurun pasir. Datanglah banjir, ukiran akan tetap ada. Sebab itu berlakunya penjajahan. Sebab orang-orang penjajah tadi, bangsa penjajah tadi, mereka tahu bahawa orang dulu adalah hebat. Orang dulu adalah maju. Orang dulu ialah madan. Orang dulu bertamadun. Tetapi mereka telah dihancurkan. Kerana apa? Kerana macam-macam sebab. Di mana mereka menyimpan tamadun kemajuan yang hebat itu? Cari gua, cari kubur, cari tempat yang ada rakam. Sebab tu mereka masuk. Mereka cari dalam piramid. Nah, bukan mereka jumpa mayat Firaun nak buat apa. Yang mereka nak jumpa dalam piramid ialah tamadun, kemajuan. Sebab itu bila mereka masuk dalam satu-satu tempat, apa yang mereka buat? Nombor satu, mereka akan mendatangkan satu pemahaman ilusi kepada kita. Satu pemahaman menakutkan kita. Jangan masuk piramid. Di sini ada sumpah. Siapa yang masuk akan mati secara tragis. Kita pun takut. Piramid adalah tempat misteri. Bagi mereka tak. Mereka masuk. Nombor dua, apa mereka buat pada tempat sejarah? Mereka akan isytiharkan di bawah pertubuhan yang mana pertubuhan ini meletakkan bahawa tidak ada pembangunan di sini, tak boleh masuk di sini, walaupun rakyat tempatan jangan masuk, melainkan arkeologis, melainkan yang terlibat sahaja. Dan pada masa itulah mereka mengambil berapa banyak ilmu, berapa banyak teknologi, berapa banyak tuan-tuan, dan dibawa balik ke negara mereka. Hari ini selepas ratusan tahun mereka jumpa, baru kita tengok rupa-rupanya di dinding-dinding gua terdapat pelbagai benda yang boleh belajar. Dan pada tahun 1980-an bila mereka jumpa benda-benda ini, mereka bawa balik ke Eropah. Dengan hasil bumi yang banyak daripada negara yang mereka jajah, mereka mula membangunkan negara mereka. Dipanggil sebagai revolusi industri, bermula daripada Perancis. Cuba tuan-tuan tengok apa peranan Perancis dan British dalam kisah piramid. Di mana dibawa, di mana dibuka hasil piramid, dibawa balik ke mana? Tak Perancis dengan British. Daripada sinilah tuan-tuan membangunnya negara, diambil daripada pelbagai teknologi yang mereka jumpa, pelbagai manuskrip yang mereka jumpa, dan mereka membangunkan manuskrip itu, termasuklah daripada tanah Melayu. Dibawa balik segala manuskrip peradaban, sains yang ditulis oleh cendekiawan kita. Inilah dia, nama dia penjajahan. Dan bila mereka mengatakan bahawa negara penjajah itu mundur, bangsa itu mundur, maka jadilah apa yang kita sekarang, sampai sekarang masih mengagungkan mereka, menganggap mereka adalah sumber kemajuan dan mereka adalah sumber untuk dirujuk. Sedangkan kita ada disebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah war rasul. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka apabila mereka menjajah ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Asia, penjajahan yang mereka jajah itu kadang-kadang membawakan kepada kita berbagai implikasi, kerosakan.
agama dan sebagainya. Maka ada satu kuasa baru di Asia. Kuasa baru di Asia, kalau tak dicegah, kalau tak dihalang penjajahan barat, macam-macam benda boleh jadi. Kita kena buat satu kempen Asia untuk Asia. Kita kena buat kempen orang Asia untuk Asia. Eropah, Barat, tak boleh masuk. Balik. Halau. Habis itu, apa nak buat? Bangunkan tentera. Bangunkan ketenteraan, hebatkan aset ketenteraan, dan kita boleh masuk dan kita boleh bebaskan negara-negara Asia dari penjajahan Barat. Kuasa besar itu, nama dia Jepun. Jepun, dia mula melancarkan propaganda. British jahat, Belanda jahat, Spanyol jahat, semua jahat. Yang baik kami. Dan dia mula masuk di dalam negara-negara Asia. Daripada bahagian risikan, penyamaran dan sebagainya. Termasuklah di tanah Melayu. Dan orang Melayu menerima dengan terbuka. Dan begitulah perangai orang Melayu daripada dulu sampai sekarang. Sifat kita sangat open. Datanglah, lai katong. Bila dah ramai terlampau, pening kepala. Kita adalah bangsa yang identiti tak tahu pergi mana. Datang tulisan orang lain, kita ikut. Tulisan Jawi kita lupa. Thailand macam mana pun tuan-tuan, tulisan dia orang tetap tulisan dia orang. India macam mana pun dia orang tetap naikkan bahasa tulisan India dia. Cina dengan Cinanya. Jepun, segala manual book semuanya bahasa Jepun. Mai bahasa kita, nama pun dah hilang dah, nama jati Melayu. Sayang dah. Kita terlalu open sejak zaman dulu. Datang kedai nasi kandar 24 jam, 24 jam semua. Kita yang memenuhi sampai tengah malam. Ada kedai Melayu kita buka 24 jam penuh. Datang kedai makan warna-warni merah, kuning, hijau tepi jalan. Datang makan kapau be, makan kapau be. Senang kita pergi tempat. Cuba tuan-tuan buka kedai di tempat depa. Buka lah kedai Melayu, restoran Melayu di Arab. Tobatlah home, tak boleh. Nak buka satu pun seksa. Tapi kita sekarang kedai Arab bersepak. Hadramaut lah, Hadramati lah, semua ada. Ni budaya kita. Belum masuk dalam bidang lain lagi. Datang rock. Datang K-pop. Mana dia hak kita punya? Datang sukan, kita pun sukan sekali. Orang sependa, kita sependa. Orang bikini, kita pun bikini. Mana nilai dan jati diri kita? Sebab tu kita senang dijajah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka Jepun dia masuk sebagai penggunting rambut, dia masuk sebagai peniaga kedai runcit untuk melihat perangai Melayu, lihat kedudukan Inggeris. Tahun 41, tahun 40-an, Perang Dunia Kedua dia datang. Dari China, dari Korea, dia naik Indochina, dia turun ke Kelantan, dia masuk sampai ke Johor, sampai Singapura, sampai ke Indonesia, sampai ke Spanyol, Filipina. 3 tahun 8 bulan. Sudah. Mula-mula orang kita seronok dengan baik. Tak ada bersikal, bagi bersikal. Tentera Jepun nak berjalan. Lama-lama hilang kepala daripada badan. Diseksa sungguh. Maka pada masa itu, penjajahan Asia untuk Asia jadi kod lain dah. Yang mereka cari sama juga. Mas yang mereka cari. Sebab tu dalam negara kita terkenal dengan mas, nama dia Mas Yamashita. Sampai sekarang orang tak tahu di mana Mas Yamashita. Sama ada dikebumikan, disimpan, dikebumikan dalam tanah Melayu atau disimpan di Filipina. Tak lama selepas itu tuan-tuan, Amerika datang. Walaupun kapal-kapal England tenggelam, Prince of Wales tenggelam, tak lama lepas itu Amerika hantar bom atom. Hiroshima, Nagasaki lingkup. Padang jarak, padang terkukur.
Jamaah Syiah angkat bendera putih balik kampung. Kalau di tanah Melayu ni yang angkat bendera putih Omar Rojek. Omar Rojek angkat bendera putih. Pasal apa? Saja Hasan main serang. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Tak. Yang lawan dengan Saja Hasan, Samsudin. Balik. Tetapi ada negara-negara dalam dunia, bila Jepun balik, Eropah datang semula ke dalam negara mereka tolak. Indonesia tolak. Jangan datang Belanda. Belah. Lawan. Tak sampai Belanda ni. Merdeka Indonesia. India tolak British. Tahun 43, 41. Merdeka dah. Habis dah awal lah tuan-tuan. Merdeka awal mereka ni. Malaysia, tanah Melayu dah. Ahlan wa sahlan. Mai balik. Mai. Kita buat sekolah lah. Jadi Henry Geni. Sampai nama jalan pun letak nama mereka. Sekolah pun buh nama mereka. Tu punya baik je kita. Tahun 57 kita merdeka. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka apabila Jepun dia melihat dia dimalukan, dia mula membuat satu benda yang lain selepas daripada perang Korea. Dia kata, kalau aku nak menguasai dunia dengan peperangan, negara lain lagi banyak senjata, aku tak boleh lawan. Tapi dia tengok British keluarkan Mercedes, British keluarkan Philips, British keluarkan Triumph, British keluarkan BMW, British keluarkan Opel, British mengeluarkan Singer, British mengeluarkan macam-macam benda. Maka kalau kita nak menguasai, kita kena buat sesuatu yang lebih murah daripada British, daripada Eropah. Ya, kamu keluarkan Mercedes, aku keluarkan Toyota. Kamu keluarkan Triumph, aku keluarkan Honda. Kamu keluarkan Philips, okey, aku keluarkan Toshiba. Akhirnya Jepun menguasai seluruh dunia dengan peralatan mereka. Mesin basuh, Jepun. Aircon, Jepun. Striker, Jepun. Peti ais, pelajar tahfiz, peti ais, Jepun. Jawablah. Televisyen, Jepun. Selipar, astagfirullahalazim. Sampai selipar pun Jepun punya. Mereka tidak perlu lagi menguasai dunia dengan perang, tetapi dengan teknologi. Barat mengeluarkan jam menggunakan jarum. Jepun kata no, kami keluarkan digital. Barat mengeluarkan jam menggunakan jarum. Mereka keluarkan nombor. Menang Barat, tuan-tuan. Macam mana mereka keluarkan jam 0, 1, 0. Angka potong-potong-potong jadi 0, jadi 9. Potong ni jadi 8, potong ni jadi 1. Lagi senang orang tengok jam pakai nombor. Tuan-tuan, Jepun menguasai dunia dengan teknologi dia. Amerika keluarkan GMC, kami keluarkan Toyota. Tak boleh lawan dengan Toyota. Mercedes keluar daripada Jerman. Okey, kau keluarkan Mercedes, aku keluarkan Lexus. Tak boleh lawan teknologi Lexus. Ni, adik-adik. Kenapa yang Jepun jadi hebat? Kerana mereka tidak berperang sama-sama mereka tidak bergaduh sama-sama mereka tidak konfront sama-sama mereka menghormati raja mereka menghormati institusi mereka hidup dengan aman. Bila hidup dengan aman, otak boleh berfikir dengan baik. Bila otak berfikir dengan baik, mereka jadi bangsa yang maju. Kita tidak membina keamanan. Selepas daripada merdeka, kita bergaduh sampai sekarang. Tak di masjid bergaduh, tak di dewan orang ramai bergaduh, tak di pentas politik bergaduh, duduk dalam parlimen lagi bergaduh. Pekerjaan yang kalau bagi kat saya tak mau nama dia apa? Speaker, tak mau. Pening kepala di speaker. Yang berhormat, duduk yang berhormat. Yang berhormat, duduk yang berhormat. Yang berhormat, duduk yang berhormat, duduk yang berhormat.
Itu yang disebut daripada awal penggai sampai habis. Duduk yang Muhammad, duduk yang Muhammad, duduk. Sampai bila kita nak jadi macam ini? Adakah kita hanya nak berperang, bergaduh? Dan itulah warisan daripada penjajah, iaitu meninggalkan legasi, meninggalkan sebuah negara yang akan berperang sesama sendiri sampai bila-bila. Mereka akan tinggalkan sistem. Sistem inilah yang menjadikan kita bergaduh. Mereka tidak meninggalkan sistem Islam. Tak boleh buat pun. Kalaulah kita ikut Islam, tuan-tuan, selesai masalah. Tapi kerana sistem yang mereka buat di negara-negara yang mereka jajah, maka negara-negara yang mereka jajah sampai sekarang mesti bergaduh. Perang saudara dan tidak maju. Sebab bila akal sudah tidak berfikir, otak tidak jadi aman, maka bangsa itu tidak boleh menjadi maju. Sedangkan dalam Quran sebut surah Luqman, belajar tahfiz, belajar hitam ni tahfiz juga. Tahfiz, ni saya ustaz nak tebuk, lain kali duduk belakang sikit senang. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, sambung. Cepat sikit, kuat sikit. Sikit. Wa asbaghalaikum je entah. Surah Luqman sebutkan, alam tarau anna Allah, nyesai aku datang. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami memudahkan urusan kamu di langit dan kami memudahkan urusan kamu di bumi. Adik-adik hanya perlu berfikir macam mana nak mudahkan urusan menggunakan langit. Hari ini barat ambil ayat tu melalui benda yang tak nampak. Dulu kalau dapat surat, abang-abang ni umur 60, 70 ni mesti ingatlah. Segala-gala sudah ku siap, menunggu dinda bilakah datang. Jikalau kanda ada bersayap, sekarang juga kanda terbang. Tu ingat lagu tu? Alhamdulillah Cik punya lagu tu. Baiklah baik belayar rakit, janganlah sampai putus talinya. Kasih sayangku bukan sedikit, jikalau boleh mati bersama. Tu nama dia Rokiah Wanda, nama dia. Balik buka tu. Sungguh pun surat dinda kirimkan, sekarang seperti badan datang sendiri, kata Dola Cik. Sungguh pun surat dinda kirimkan, sekarang juga seperti badan datang sendiri. Surat. Ada ke Kak Som hantar surat sekarang? Tobatlah Om, tak ada dah. Dulu sungguh kehadapan Abang Bidin yang dirindui dulu. Sekarang WhatsApp, Kak Ne, Akom, buat apa tu? Mereka guna teknologi langit, Kak Som. Nama dia email, nama dia WhatsApp, nama dia Telegram. Teknologi. Dulu pergi kedai. Abang, pergi kedai dah katuk. Dah pukul 11. Ketuklah kejap. Nak beli apa? Coklat hek 2. Astagfirullahalazim. Dulu kedai runcit tutup, sebelah malam tutup, shopping mall tutup. Sekarang shopping mana ada tutup. Nama dia shopping online. Kedai tutup, supermarket tutup, Maidin pun tutup. Pukul 2 pagi akak duduk shopping beg lagi. Yang ni cantik beg ni. Yang ni cantik. Tengah malam shopping lagi, biru muka. Siapa yang jadi kaya sekarang dengan teknologi? Alibaba yang jadi kaya, Shopee yang jadi kaya. Masya Allah. Yang mengkayakan siapa? Sedangkan Quran tu turun pada kita. Sebab tu adik-adik, janganlah semata-mata menghafal Quran, dek. Marilah tadabbur Al-Quran. Guru-guru tahfiz yang ada malam ni, janganlah ajar anak-anak tuan-tuan menghafal Quran saja. Tadabbur Al-Quran.
Saya seronok mengajar, tuan. Saya seronok mengajar. Saya mengajar tahun 94, tahun 90. Tahun 1990 saya dah mengajar dah. Saya bila sampai di sini, saya tengok Datuk Dr. Hassan Ali ada. Baru saya teringat. Saya semayang subuh di sini tahun 1998. Saya sembahyang subuh dengan Dr. Hassan. Lepas tu saya pergi rumah dia. Baru saya teringat, lamanya. Hampir 30 tahun dulu. Masya Allah, lamanya. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya muliakan, Al-Quran ni cukup hebat. Sebab tu adik-adik, Ustaz suka adik-adik ni jadikan Al-Quran ni teman, sahabat, baca. Sebab dia akan jadi syafaat kepada kita di hari kiamat. Fa'innahu ya'ti, dia tu akan datang kepada kita ni sebagai syafi'an li ashabi, kepada orang yang membacanya. Maka saya sukalah duk ceramah, saya suka baca kitab. Bila saya baca kitab, saya tengok ada orang yang baca Quran di sana, ada orang yang baca Quran di sini. Saya suka. Kita duk kuliah, dia duk baca Quran. Bagus. Kita kuliah, kita ceramah, ada yang zikir. Bagus. Tapi bang, berzikir ada masanya, membaca Quran ada masanya. Alangkah baik kalau awak tutup sekejap bacaan Quran awak tu, awak duduk di sebelah ustaz yang mengajar, guru yang mengajar, menerangkan apa yang awak baca tentang Quran. Baca Quran tu dah bagus dah, tapi ada masa dia. Masa sekarang ni apa? Masa sekarang ialah dengar huraian tentang Quran yang awak baca. Kalau awak baca saja, awak tak faham dalam dia, apa yang awak boleh dapat melainkan baca dan dapat pahala bacaan saja. Tapi kalau awak faham maksudnya, faham artinya, subhanallah, hebat adik-adik. Surah yang paling adik-adik hafal surah Al-Baqarah. Sebulan boleh ingat 3 juzuk. Saya belajar tahfiz dulu tuan-tuan, 3 juzuk Al-Baqarah sebulan settle. Surah paling panjang tapi paling senang hafaz. Surah yang paling susah apa? Juzuk 28, juzuk 29. Ayat pendek, paling susah nak ingat pada ayat pendek. Al-Baqarah lembu. Al-Baqarah lembu betina. Orang Melayu faham, bodoh macam lembu. Macam lembu dicocok hidung. Bodoh macam lembu. Tengok-tengok dalam Quran ada surah lembu. Adakah Quran tu bodoh? Adakah Quran tu hina? Ubah pemahaman Al-Quran, tak hina. Lembu tu bukan hina pun. Kalau dia tak ada faedah, Allah tak letak dalam surah tu. Yalah ustaz, dalam surah tu dia ada kisah tentang Al-Baqarah, Nabi Musa lah apalah, tentang nak sembelih lembu. Sebab tu letakkan nama lembu. Kenapa tak letak nama Musa? Kenapa tak letak nama Musa? Kenapa tak letak nama Adam? Mana ada surah Adam? Padahal awal-awal kisah dalam Al-Baqarah Adam. Kenapa dia ambil lembu juga? Supaya kita tadabbur adik-adik. Sekarang ada beratus ribu orang tak ada kerja. Nama dia menganggur. Sekarang beratus ribu tak ada kerja, menganggur. Kalaulah kita ikut Quran, kita jiwa merdeka, tak ada pengangguran. Engkau nampak itu lembu? Bela. Kau nampak itu lembu? Bela. Kau nampak itu lembu? Bela. Lembu tu untuk awak daging, lembu tu untuk susu, lembu tu untuk kulit. Perusahaan berasaskan lembu susu adalah $1 trilion Amerika setahun. Orang kita kata bodoh bela lembu, tak standard, tak boleh pakai tie. Yang ambil Australia, yang ambil New Zealand, yang ambil Dutch. Akhirnya ada Dutch lady, Dutch baby. Kenapa kita tak bela lembu? Kita mempunyai tanah yang banyak. Kita mempunyai budak-budak yang hisap dadah ramai. Suruh mereka bela lembu dekat ladang kelapa sawit, ladang getah. Adik-adik,
Dulu buat korban seekor lembu 1,200, kemudian 1,500 seekor, kemudian 2,000, kemudian 2,500. Tahun yang baru ni dek 6,000 dek. Dek 6,000 seekor dek. Bayangkan di Malaysia ada 24,000 surau dan masjid, 24,000 buah surau dan masjid. Kalau sebuah masjid, kalau sebuah surau buat 10 ekor, ada 240,000 ekor lembu disembelih setahun. Darat dengan 6,000 adik, berapa bilion dek? Balikkan kira. Adik tu usah kira jari. Tak payah kira adik, tak cukup kosong dek. Dia duduk kira jari. Juta dek, ratus juta, tak ada kosong, kena buka kalkulator. Tidak ada lembu yang jatuh harga yang adik-adik minat motor. Hari ni beli 10,000, tahun depan 10,000 beli tahun ini, tahun depan pergi tolak balik tinggal berapa ribu? Malaikat RXZ saja. Adik-adik sekarang yang pegang susu lembu ni, adik-adik pergi ke Selama Perak, jalan daripada Taiping pergi ke Selama Perak, sebesar-besar ladang lembu susu. Besar gila, gila pun tak besar macam itu. Tapi sayang bukan orang kita yang punya. Sedih oh tuan-tuan. Engkau hafal Al-Baqarah, lembu kau tak ambil manfaat sebab bodoh, kata lembu bodoh. Kenapa tak boleh lembu? Bayangkan adik-adik pergi Minang, satu anak dara, makcik tanya, kerja apa nak Minang anak makcik nak? Bela lembu makcik. Bela lembu? Gostan ke belakang makcik tu. Sedangkan daging dia boleh tahan bertahun, kulit dia boleh buat cover cushion. Sebuah kereta Mercedes memerlukan 5 ekor lembu untuk buat kulit ni. Dek, jom lah, fikirkan Al-Quran. Dek, dalam Quran ada surah binatang tak? Ada Al-Baqarah lagi, Al-Ankabut lagi, Al-Fil lagi, An-Namlu lagi tak dengar? An-Nahl, surah lebah. Ni surah-surah daripada binatang. Nama binatang dalam surah Al-Baqarah, An-Naml, An-Nahl, Al-Fil, Al-Ankabut. Al-Ankabut nama dia surah labah. Kenapa orang Melayu pakai perkataan kelam kabut? Sebab diambil daripada bahasa Arab kal-ankabut. Labah-labah kalau kita usik dia duduk lepak di situ. Kita sergah dia, dia lari. Dia lari itu mengangkang-angkang lari dia. Kelam kabut. Maka kelam kabut labah-labah tu dipanggil apa? Kal-ankabut. Seperti labah. Orang yang kelam kabut dipanggil seperti labah-labah. Kelam kabut buat kerja. Kal-ankabut, lama-lama kelam kabut. Allah cerita tentang labah-labah mencari makanan. Dan Allah pesan, labah-labah ni sarang dia, keluarga dia adalah keluarga yang paling rapuh sekali. Belajarlah dengan labah-labah macam mana nak cari makanan. Dia keluarkan air, dia keluarkan bahan dia, lalu dia menyambung. Dia menyambung satu poin, akhirnya dia membentuk satu sarang. Menyambung di antara satu poin dengan poin itu, orang putih panggil inter. Bila dah siap satu sarang, satu jaring, orang putih panggil net. Sambungkan jadi apa? Internet. Kalau awak nak jadi hebat, kuasai internet, cipta. Akhirnya labah-labah surah yang kita hafal, orang putih mencipta internet. Hari ini nak dapat maklumat daripada mana? Internet. Nak dapat makanan dari mana? Internet. Nak jual barang daripada mana? Internet. Nak tengok handphone daripada mana? Internet. Lama dah Allah sebut dalam Quran. Tapi kita hanya faham Quran untuk dibaca. Mereka faham Quran. Tapi ingat kata Allah, memang kamu senang dapat makanan, tapi dia adalah sangat rapuh.
Dan hari ini kita bergantung sepenuhnya pada internet. Bahaya. Bahaya. Maklumat dalam internet bahaya. Sistem dalam internet bagus, tapi tak boleh. Kena ada sistem manual sebagai backup. Baru ni jadi blackout. Satu dunia blackout. Sistem internet down. Kapal terbang tak terbang, makanan tak keluar, air tak keluar, semua tak keluar. Testing satu hari saja. Lama dah tuan-tuan Allah sebut. Tapi sayang, bila kita buat ceramah macam ni, orang anggap tak penting. Aku nak baca je Quran. Datang, dengar huraian apa, tadabbur daripada Quran apa yang awak baca. Tuan-tuan yang saya muliakan, Jepun cuma duduk 3 tahun 8 bulan. Tetapi dia masih tak puas hati. Dia nak juga conquer. Dan dia conquer melalui macam-macam. Ulang balik. Tuan-tuan fikir sekejap aja. Sekejap saja suruh. Jepun cuma tinggal 3 tahun 8 bulan. Tetapi dia nak juga menguasai kita dengan macam-macam teknologi yang dia buat. Soalannya, British menjajah kita ratusan tahun. Agak-agak selepas dia bagi merdeka pada kita, adakah dia tinggalkan kita begitu sahaja? Kalau Jepun cuma duduk 3 tahun, dia nak balik kuasai dengan macam-macam cara, melalui barang-barang elektrik, barang-barang kelengkapan rumah dan sebagainya, teknologi dan sebagainya. British penjajah yang terang-terang memusuhi Islam, takkan dia nak balik dan membiarkan kita mengibarkan saja bendera kita tanpa engkau mesti ikut aku. Ada tak benda itu disebut oleh Allah dalam Quran? Ada. Mana ayat dia? Adik-adik, walan tarda, satu dua mula. Kuat sikit, walan tarda. Walan tarda. Tak tahu Ustaz baca. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta. Ayuh, bagus. Yahudi dan Nasrani sama sekali takkan reda pada kamu sehinggalah kamu ikut mereka. Mereka tak puas hati Ustaz. Tak. Mereka akan cuba cari jalan. Habis tu macam mana kita nak selamat Ustaz? Allah dah bagi tahu dalam surah Al-Kahfi, nak bagi selamat, kau kena bina tembok Zulkarnain. Daripada Zulkarnain, mula-mula saya cerita sampai ke lembu, balik pada Zulkarnain balik. Tuan-tuan, di luar sana banyak musuh-musuh kita nak merosakkan anak-anak muda kita. Nampak adik-adik kita tu, abang-abang K-pop, segak-segak datang. Tuan-tuan, generasi muda ni, bukan saja kita nak pada dia orang, musuh kita pun nak dia orang. Macam mana nak selamatkan mereka daripada musuh? Tolong bina tembok Zulkarnain. Ustaz, besi nak cari mana? Sungai besi dekat abang. Mana nak cari tembaga Ustaz? Bukit tembaga ada bang. Janganlah faham macam tu bang. Jangan faham kena cari besi, kena cari tembaga. Kena membina had. Kena membina sempadan, membina tembok. Yang ni tak elok, yang ni elok, yang ni haram, yang ni halal. Tu tembok dia. Dan tembok ni sangat kukuh. Nama dia apa? Akidah. Hari ni adik-adik kita bila tengok orang pakai subang kat hidung, dia pun pakai. Orang balik ke rumah pakai subang di hidung. Din, kenapa kau pakai subang Din? Mak, rok kepala otak kau. Ni yang pakai subang di hidung lembu Din. Sebab apa? Sebab barat pakai subang. Anak kita balik pakai subang sebelah kiri. Sin, apa kau pakai subang Sin? Biasalah mak, tak ada apa pun. Sin semayang juga. Padahal subang sebelah kiri ni tanda gay, tanda homoseksual. Dek, tanda gay dek ni, subang sebelah kiri. Kita tak tahu sejarah, kita pakai pergi Bukit Bintang. Halo. Negro tengok, sebulan kat hospital.
Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Sebab tu kita kena bina tembok itu. Nak bina tembok tu dengan apa? Tuan-tuan, mereka nak memperkenalkan dadah, syabu, ais. Ustaz, ais tu yang bawa lori, itu lori ais bang. Mereka memperkenalkan banyak benda tuan-tuan. Hiburan, yang terbaru sukan. Kajilah balik tentang sukan. Kenapa orang sukan kena pakai seluar seksi? Kenapa orang yang masuk sukan kena pakai bikini? Apa agenda sebenarnya? Kalau betul awak merdeka, kaji balik. Apa pedah terkangkang terkoyak main gimnastik? Dia ramai pula Pak Long yang tengok. Pak Maon tu ramai pula. Balik pada masjid, kepiah tak buang lagi. Abang tengok sukan ni. Acara gym berama. Astagfirullahalazim. Isteri kata, abang apa yang dipakai macam itu abang? Oh ya Allah, tolompat. Nak buat macam mana? Dah peraturan macam itu. Itulah nama dia penjajahan sekarang. Satu dunia pakai. Mana boleh pakai seluar panjang? Kau gila ke apa ke? Kena faham lah. Gini Pak Maun tengok. Melalui sukan dia buat. Dia ambilnya api, dipusing satu dunia. Api itu apa? Penyembahan apa? Belum masuk lagi tentang hiburan, sistem, undang-undang dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, marilah kita cari jalan. Macam mana kita nak gunakan kaedah yang dipakai oleh Zulkarnain dalam menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain adalah pemerintah yang hebat. Maka nak jadi hebat, pemerintah kena jadi macam Zulkarnain. Tegas, berani menolak yang halal, yang haram, berani mengambil yang halal, tolak segala benda ni. Nombor dua, rakyat yang sentiasa memberi kepercayaan dan pertolongan. Dua benda ni bergerak, insya-Allah Ya'juj dan Ma'juj tak masuk. Bandingan Ya'juj dan Ma'juj ni kita boleh buat ialah golongan yang nak menguasai kita. Daripada akidah kita, daripada pemikiran kita, cara hidup kita. Dua benda ni. Dan apakah benteng yang paling kukuh sekali? Tidak ada jalan lain melainkan mengikut Al-Quran dan hadis, besi dan tembaga. Digabungkan sekali, diasap, ditiup. Tuan-tuan buka dalam sejarah, dalam Quran surah Al-Anbiya tu. Nabi Zulkarnain cakap kepada umat dia, bangsa dia, tiuplah api ini untuk menyalakan besi dan tembaga ni. Oh sudah. Takut tuan-tuan. Kita di bawah, ada orang di atas. Menakutkan. Dia suruh umat dia, kaum dia, tiuplah api ini. Mereka tiup guna buluh ke? Macam mana nak tiup guna api, guna buluh? Kalau besinya beratus tan, berjuta tan, kita tak tahu. Mesti mereka mempunyai alat yang besar untuk menyalakan api tadi. Turbin. Guna sistem apa? Dua tadi. Besi dan tembaga kita boleh buat kiasan dalam bahasa kita. Nak bagi kuat, jom perkasakan Al-Quran, perkasakan hadis. Tiuplah semangat supaya orang mencintai Quran dan hadis. Bila empat elemen ini tuan-tuan, insya-Allah bangsa penjajah dan pahaman penjajah yang akan berlarutan sampai bila-bila takkan boleh kacau kita. Melainkan Nabi sebut dalam hadis, pecahnya pintu Ya'juj dan Ma'juj, berlubangnya tembok-tembok mereka apabila maksiat berleluasa. Wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab, kata Nabi. Hari ini telah terbuka lubang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Nabi ambil, Nabi gabungkan dua jari ni, Nabi kata lubang besar inilah. Setiap hari dia podok gali besar inilah. Nabi kata binasalah. Kenapa jadi macam itu?
Salah satu sebabnya bila maksiat terlalu banyak, salah satunya ialah zina yang berleluasa. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran teman kita, hadis sebagai panduan kita, dan kita jadikan kesatuan hati kita, berkasih sayang sama-sama kita untuk menjaga negeri yang tercinta ini, agama yang kita pegang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.